masih lagi bawah 4.2 molecular shape dan juga polarity. Okay, kita nak masuk part polarity. Kita nak masuk part yang seterusnya iaitu part molarity. Kenapa ini? Kita nak masuk part yang polarity pula. Okay. So sama je lah polarity, sekiranya awak tak boleh nak lukis fluid structure dengan baik, kita nak tentukan polarity ataupun electronegativity untuk sesuatu molekul ataupun atom tu pun payah jugalah. So sila kena mahirkan lukisan Lewis structure. Okay, so nak terangkan apa itu polarity. Okay, polar. Dia, ingat kita dah masuk berkaitan dengan covalent compound saja, which is untuk covalent bond saja. So covalent bond ni, kita boleh tentukan dia ada polar ataupun non-polar molekul. Okay, polar bond. Okay, macam nak tahu dia jadi polar ataupun non-polar bond. Okay, bond tu maksudnya polar covalent bond terhasil bila awak punya atom tu adalah pada different atom with different electronegativity. Okay, boleh faham? Nak hasilkan polar covalent bond, polar ni berkaitan dengan electronegativity lah sebenarnya. So nak terhasilkan polar bond, awak punya atom tu kena lain lah, lain atom. Sebab kenapa? Lain atom, lainlah electronegativity. So ingat balik yang hari tu kita dah belajar chapter 3 electronegativity. Ini termasuk electronegativity lah. Tendensi untuk sesuatu atom tu untuk tarik elektron ke arah diri dia. Itu maksud electronegativity. Harapnya masih lagi ingat. Tendensi untuk sesuatu atom tarik elektron ke arah diri dia. Okay, so bila ada different atom dengan different electronegativity, so awak punya density ataupun cloud elektron pair tu adalah tidak simetri lah. Maksudnya dia tidak akan secara fair and square lah dia punya tarikan elektron tu. So boleh tengok pada HF ni, perasan dia punya cloud ni, nampak? Okay, dia bagi tahu situ, untuk bahagian H, kita panggil sebagai electron poor region. Kalau untuk F, kita panggil sebagai electron rich region. Sebab kenapa? Ingat balik F. F adalah elektronegatif punya atom. Maksud paling tinggi dia punya elektronegativity. So, elektron lebih suka pergi ke F. Diorang ni masih lagi bond. Elektron masih lagi share a pair of elektron. Cumanya both elektron ni yang diorang share ni, dia lebih suka pergi ke arah F. Sebab kenapa? Tendensi F untuk tarik elektron ke arah diri dia lagi kuatlah compare dengan H. Sebab tu kita guna simbolkan sebagai ni, kita panggil sebagai partially positive, yang ni sebagai partially negative. Tiba-tiba jadi bulat. Kenapa jadi bulat? Okay. So dia ada direction lah, polarity. Ke arah mana kita nak tunjukkan, ke arah mana elektron ataupun polar tu pergi. So dalam kes ni dia lebih suka ke arah F. So kita buatlah dia punya arrow ataupun direction polarity elektron tu suka ke siapa yang lagi electronegativity. Ni kita panggil sebagai dia vector quantity, kita panggil sebagai dipole bond. Kita panggil sebagai bond dipole. Arrow tu nama dia sebagai bond dipole. Okay, dia menunjukkan ke mana arah yang lagi elektron lagi suka pergi. So kalau kat sini, dia menunjukkan hujung yang sebenarnya lebih kurang macam positif lah sebenarnya. Ni positif, so ni kita panggil sebagai partially positif. Sini hujung dekat arrow ni partially negatif punya arah. Okay, so far boleh nak fahamkan polarity ni. So polar bond terhasil bila awak punya atom tu adalah pada different atom with different electronegativity. Okay, contoh kalau Cl dengan Cl, terus tak adalah awak punya polarity. Polarity terus tak ada. Sebab kenapa? Sama atom. Bila sama atom, sama dah dia punya electronegativity. So, elektron tu dia share equally lah, masing-masing tarik elektron tu pada kadar yang sama. So tak ada, so elektron cloud awak pun sama je lah dia punya bentuk. So ni kita terus, kalau macam ni kita terus panggil non
polar bond. Memang terus tak ada bond yang polar. Kenapa? Sebab dia sama atom with same electronegativity. Tapi kes HF, dia ada polar bond. Okay, boleh faham? Bezakan polar bond dengan non-polar bond. So far boleh Boleh. Okay, so kita pergi balik, kita balik balik untuk nak kisah pasal polarity. Okay, so tadi arrow tadi menunjukkan direction polarity ke arah mana lagi electronegativity tu pergi. So tadi saya dah bagi tahu dia nama dia sebagai bond dipole. Nama pun bond, maksudnya pada kawasan bond. Okay, dipole tu sebab dia kaitan dengan polarity lah. Okay, polarity sebenarnya kita boleh kira, awak boleh kira. Tapi dalam kes ni awak tak ada pengiraan lah. Kita sekadar dia boleh cancel ke tak dia punya nilai tu. Tapi in the end kita just macam mana kita buat conclusion, dia punya nilai tu sama dengan kosong ataupun tak sama dengan kosong. Tak ada pengiraan kat situ. Kita kat sini untuk polarity tak ada pengiraan. Tapi dia sebenarnya boleh kira lah. Sebab kenapa? Nilai polarity tu kita panggil sebagai, kalau perasan kat sini, sebagai dipole moment. Okay, so dipole moment ni sebenarnya vektor, nilai vektor. Awak pun belajar dekat matematik, awak pun belajar dekat nanti awak belajar dekat engineering, awak belajar dekat fizik pun ada berkaitan dengan vektor. So vektor dia ada magnitude dengan direction, which is ada nilai kan selalunya kan, awak boleh kira. Tapi untuk chemistry tak dikira lah. Kita hanya tahu dia sama dengan kosong ataupun tak sama dengan kosong. Okay, so bila dia ada bond dipole dan bond dipole dia ni, dia memberi nilai, maksudnya dia memberi nilai lah, dipole moment. Dia ada nilai kat situ, which is dipole moment kita panggil sebagai mu. Okay, so mu awak ni, dia tak ada magnitude ataupun vektor unit yang kita boleh cancel. Okay, boleh faham ke tu? Sebab tu bila kes macam tu, dia ada nilai. Contoh kita tak tahulah nilai berapa, which is dia tak samalah dengan kosong. Bila tak sama dengan kosong, kita boleh kata dia sebagai polar molecule. So ingat kat sini nak bagi tahu, walaupun molekul tu ada polar bond, tak semestinya molekul tersebut adalah polar molecule. Okay, so far boleh faham tak? Macam klik. Okay, maksudnya saya bagi contoh CH4. Bila awak lukis CH4, contoh CH4 susah lah nak lukis. Kita bagi BeCl3 ya. Kita dah lukis dah BeCl3 macam ni. Okay, kalau tengok B dengan C, dia atom yang berlainan, betul? Maksudnya dia ada polar bond. B dengan Cl ni, B dengan Cl ni, dia ada polar bond. Sebab kenapa? Lain atom. So direction dia, siapa lagi electronegativity? Confirm lah klorin. Klorin lagi tinggi dia punya electronegativity. So bond dipole awak akan lebih ke arah Cl. Di mana kita boleh indicate kat sini, B awak partially positive, Cl awak partially negative. Okay, so far boleh? Yang tu boleh terima? Boleh. Okay. So sama juga kes ni partially negative, ni partially negative. So untuk B yang atas dengan Cl yang atas ni, dia ada bond dipole jugalah. Masing-masing ada bond dipole. Okay, ingat. Bond dipole ni adalah sejenis nilai vektor unit, which is dia ada magnitude dengan ada direction. Okay, kalau dulu awak belajar, kalau ingat balik vektor, kalau ingatlah, sila ingatkan balik, saya pun lupa-lupa dah ni, vektor ni. Okay, so kalau yang B dengan Cl ke atas ni, so direction dengan dia punya magnitude awak akan total dia ke atas, betul? Okay, total dipole moment untuk yang ni, B dengan Cl ni, dia akan memberi nilai dipole moment ke atas. Kita panggil sebagai resultant dipole
moment. Maknanya total lah sebenarnya. Total dipole moment. Okay, kalau B dengan CL yang bawah ni, ingat ni vektor. Awak ada dua arah yang berbeza tapi dia memberikan magnitude dan direction yang sama, which is total semua awak punya resultant akan ke bawah. Betul tak? Betul tak saya terangkan ni? Aku tanya kau orang pula. Saya tanya awak pula. Okay, so nak bagi tahu bond dipole ni akan memberi total direction ataupun total direction magnitude dengan total direction dengan magnitude, total dia ke bawah. Okay, so sekarang ni awak ada dua resultant dipole moment yang berlainan direction tapi magnitude sama. Bila macam tu boleh cancel tak each other sebab direction dia lain, direction lain lah. Tapi dia punya magnitude sama. Bila magnitude sama ataupun sebenarnya bukan sama, ataupun result dia punya dipole moment tu berlainan arah, sebenarnya kita terus boleh cancelkan dia punya dipole moment dia tu. Kita tak ada kiraan sebab tu saya nak terangkan pun susah ni. Awak just tengok bila dia punya direction tu berlainan dan dia punya magnitude tu adalah sama, dia boleh cancel. Bila boleh cancel, maksudnya awak punya dipole moment iaitu mu akan sama dengan kosong. Sebabkan resultant dipole moment ni atas dengan bawah, lain direction tapi magnitude sama, kita boleh cancelkan. So dipole moment awak akan sama dengan 0. So dia akan jadi non-polar molekul. Sebab tu tadi nota tadi dia kata, walaupun awak ada non-polar bond, awak ada polar bond, B dengan Cl ni polar bond kan tadi kan? Kan saya beritahu tadi, diorang ni polar bond. Walaupun B dengan Cl ni, dia ada polar bond, tapi keseluruhan untuk BCl3 dia tidak menjadi polar molekul, dia jadi non-polar molekul. Ulang suara. Walaupun B dengan Cl, BCl3 dia ada polar bond, tapi molekul dia keseluruhan BCl3 menjadi non-polar molekul. Boleh bezakan tak ayat saya ni? Bond dengan molekul. Ada kena ulangan ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. So, fahamkan balik. Dia ada polar bond sebab B dengan Cl. Masing-masing tu lain atom, lain electronegativity. Yes, dia ada polar bond. Tapi keseluruhan molekul dia adalah jadi non-polar molekul. Kenapa tadi? Sebabkan dia punya dipole moment boleh cancel each other. Sebab kenapa? Magnitude dia sama. So kita boleh cancel. So bila cancel, dia punya mu dia, total mu ataupun total dipole moment adalah sama dengan kosong. Sebab tu kat bawah ni, even the molecule has polar bond, tapi dia boleh jadi polar molecule ataupun non-polar molecule. Okay, cara kita nak tahu dia punya polariti untuk sesuatu molekul, sebab tu yang penting kena tengok dia punya electronegativity untuk atom tu yang terlibat dalam awak punya structure tu dan juga molecular geometry. Ni kaitannya dengan molecular geometry. Dah nampak dah kesinambungan daripada 4.1 Lewis structure, kena tahu Lucas Lewis structure, dah tahu Lucas Lewis structure, kena tahu pula molecular geometry. Dah tahu molecular geometry, nanti barulah awak boleh tentukan polariti untuk molekul tersebut. Okay, ni cara nak dapatkan polariti untuk molekul lah. Saya beritahu tadi, kena Lucas Lewis structure, dapatkan molecular geometry. Daripada molecular geometry tu, kita boleh tentukan dia symmetrical ke unsymmetrical. Okay, nak cerita kat sini. Symmetrical senang cerita semua yang basic shape. Apa yang basic shape punya molecular geometry? Yang tak ada lone pair lah. Non-lone pair. Dia adalah kita panggil sebagai symmetrical punya shape. Kalau asymmetrical,
Yang non basic shape. Maksudnya yang ada lone pair. Tapi ada pengecualian di mana untuk symmetrical memang semua basic shape which is yang tak ada lone pair, tapi kecuali untuk yang tak ada lone pair kecuali square planar. Square planar symmetrical ya. Kalau untuk asymmetrical lupa dah. Saya tengok balik lah ni. Okay, tak ada. Asymmetrical tak ada. Okay, untuk asymmetrical memang semua siapa yang ada lone pair lah, dia akan kira sebagai asymmetrical. Tapi untuk symmetrical, semua yang basic shape, yang tak ada lone pair, termasuk, bukan kecuali, termasuk square planar. Sebenarnya square planar kan dia ada lone pair. Tapi dia symmetrical walaupun dia non-basic shape, tapi dia adalah symmetrical. Okey, tengok dulu untuk symmetrical punya shape which is yang tak ada lone pair. Kita kena tengok sama ada awak punya terminate atom sama ataupun tidak. Okey, bila tengok kat sini, bila sama terminate atom, sebenarnya dia memang akan jadi non-polar molekul terus. Okey, kiranya bila basic shape awak, dia same terminate atom semua sama, dia memang ada polar bond. So tapi dia akan jadi non-polar molecule. Okay, tapi sekiranya basic shape tapi dia ada different terminate atom, dia akan terus menjadi polar molecule. Mu awak tidak sama dengan kosong. Okay, kalau asymmetrical which is yang untuk non-basic shape, which is yang ada lone pair, yang kita baru belajar tadi molecular geometry ada lone pair, dia memang sasah dia adalah polar molecule. Okay, contoh. Saya bagi contoh. Kita tengok dulu yang part same terminal atom dulu. Okay, so sini bila lukis molecular geometry, okay, lepas tu kita buat pula, ingat balik yang apa arrow-arrow ni, arrow ni adalah tadi bond dipole, so kena tunjuklah bond dipole ke arah F sebab F lagi electronegativity. Maksudnya kat sini F awak partially negative, carbon awak jadi partially positive. Okay, bila case macam tu, awak punya resultant total, kalau nak tunjuk saya tunjuk, okay, resultant total bond dipole ataupun dipole moment awak satu ke atas. Okay, lepas tu untuk yang F3 yang kat bawah ni, dia akan memberi direction yang sama iaitu direction ke bawah. Okay, so awak ada dipole moment yang different direction tapi sama magnitude. Apa masalah magnitude? Sebab kenapa sama magnitude? Sebab dia punya electronegativity dia awak semua sama je. Maksudnya semua F. So dia punya resultant, dia punya magnitude dia adalah sama. So bila case macam tu kita boleh cancel. Sebab tu dia kata bond dipole can cancel each other. Tu maksudnya bond dipole can cancel each other. Bila boleh cancel each other, dipole moment awak sama dengan kosong, maksudnya kita boleh buat conclusion CF4 adalah non-polar molecule. Tapi kena bagi tahu dululah electronegativity siapa paling kuat, sebab tu awak punya bond dipole ke atas kena lukis, and then shape awak tu symmetrical ke non-symmetrical ataupun asymmetrical, kena bagi tahu lah shape awak tetrahedral ni ada bentuk tetrahedral. So bila awak dah lukis dah dia punya resultant, okay, awak boleh tahu okay diorang ni boleh cancel each other. So bond dipole can cancel each other. So dipole moment memang sama dengan kosong lah, sebab cancel dapatlah kosong. So kita boleh buat conclusion CF4 adalah sebagai non-polar molecule. Tapi ingat dia ada polar bond. Ni polar bond. Tapi molekul dia jadi non-polar molecule. Okay, ni bila sama terminal atom. Okay, ni kalau untuk different terminal atom. So kalau perasan, bila kita buat different terminal atom, ada satu ni F, yang lain semua H. Okay, bila buat bond dipole, untuk H dengan C confirm lah
semua akan ke arah C sebab C lagi elektronegativity dia lagi tinggi. Untuk kes yang ni memang partially negatif. Tapi bila antara C dengan F, C akan jadi partially positif, dia akan jadi partially negatif. So bila kita buat dia punya resultant dipole moment, satu ke atas. Memang yang ni pun akan menunjukkan ke atas jugalah. Bila ada direction yang sama, tapi masalahnya sekarang magnitude dia tidak sama. Kenapa magnitude tak sama? Sebabkan ni antara C dengan H. Yang ni antara C dengan F. So dia punya nilai elektronegativity tu pun dah tak sama. So bila tak sama, direction dah tak sama, direction sama. Bila direction sama je memang sasar lah, tak boleh cancel. Dia hanya boleh cancel bila direction dia berbeza dan juga pada magnitude yang sama. Dalam kes ni, direction sama, magnitude tidak sama. So kita tak boleh cancel, sebab tu dia bagi tahu bond dipole cannot cancel each other. Sebab tu resultant awak hanya menunjukkan satu arah. So total resultant dia masih lagi menunjukkan satu arah saja. Sebab tak ada cancel, semua ke atas. Sebab tu kena lukis macam tu lah. Sama juga kes yang ni, maksudnya kes yang ni kita tunjuk atas dengan bawah sebab awak punya resultant seorang ke atas, seorang ke bawah tadi. Dia punya, direction dia. Tapi kes yang ni memang semua menunjuk ke arah atas. So hanya ada satu saja direction. Lepas tu magnitude dia pula tidak sama. So sebab tu dia tak boleh cancel. So bila tak ada cancel, awak punya dipole moment mu sama dengan kosong. Tidak sama dengan kosong. Dia akan jadi polar molecule. Itu yang beza. Even though dia basic shape, tapi bila berlainan saja terminal atom, dia terus jadi polar molecule. Tak faham boleh bagi tahu Tak apa, ni harapnya hadam benda ni. Okay, kalau asymmetrical untuk yang semua non-basic shape, boleh tengok kat sini. Contoh bila kita lukis tadi NH3, electronegativity lebih kepada N ni partially negatif, ni partially positif. So direction akan menunjukkan satu direction saja. Total vector awak akan menunjukkan satu direction saja. Kita panggil, so direction dia ke atas. So total dipole moment awak hanya ada satu. Tak ada lain yang awak boleh cancel. Tak ada magnitude yang lain awak boleh cancel. Direction lain yang kita boleh cancel. Sebab tu dia bagi tahu bond dipole cannot cancel each other. Sebab memang tak ada dipole moment yang lain awak boleh cancel. Sebab tu punya dipole moment tidak sama dengan kosong. Sebab tu bila untuk non-basic shape, dia memang confirm menjadi polar molecule. Sama kes dengan SF4. Direction dia hanya ada satu yang tinggal. Okay, kalau tengok direction dia satu atas. Total dipole moment satu bawah. Lepas tu satu ke kiri ni. Yang dah lukis warna merah ni. Okay, atas dengan bawah ni, magnitude dia sama, direction berbeza. So sebenarnya kita boleh cancel atas dengan bawah. Tapi yang belah kiri ni, awak hanya ada tinggal satu saja dipole moment yang tak ada direction yang berlainan dan tak ada juga magnitude yang sama awak boleh cancel. So tinggal ni saja. Satu benda yang tak boleh cancel, sebab tu kita terus anggap memang dia punya dipole moment cannot cancel each other sebab ada tinggal satu dipole moment yang tak boleh cancel dengan siapa-siapa. So teruslah awak punya masih lagi ada nilai mu lah. Dipole moment masih lagi ada nilai tidak sama dengan kosong. Even though yang atas bawah ni kita boleh cancel. Tapi tertinggal pula yang seorang ni, tak ada siapa yang kita nak cancelkan. So kita boleh buat kesimpulan kat sini. Senang cerita. Dan kesimpulannya yang ada lone pair, awak boleh buat kesimpulan dia memang akan jadi polar molecule. Tapi kecuali, kena ingat kecuali square planar lah. Sebab square planar ada lone pair juga tapi dia jadi non-polar molecule. So kalau yang ada yang tak ada lone pair, awak kena refer dulu terminal atom dia. Terminal atom dia sama ke tak sama? Kalau sama, dia jadi non-polar
molekul. Kalau tak sama dia punya terminal atom, terus jadi polar molekul. Tapi bila cara nak explain, kalau cara nak explain macam ni lah, kena lukis geometri, molecular geometry, and then buat dia punya bond dipole. Each bond dipole sebab awak ada bond, so kena lukiskan bond dipole warna merah ni, saya buat ni. And then sila lukis resultant dipole moment arah mana yang masih lagi tinggal. Kalau tak ada, kalau contoh non-backseat shape macam ni, tak ada kan yang tinggal kan. Contoh CH4 ni, tak ada yang tinggal, so tak payahlah buat dipole moment. Tapi kes yang ada, kena buat dia punya resultant dipole moment. And then bila explain, bagi tahu siapa electronegativity, lepas tu dia punya shape tu symmetric ke tidak, so bond dipole boleh cancel ke tidak, so mu awak sama ke ataupun tidak sama dengan kosong. So kesimpulannya awak punya molekul tu adalah polar ke non-polar molekul. Okay, so far boleh ke penerangan saya? Harapnya tak ada yang tidur. Boleh. Okay, so kalau boleh, molekul yang tadi baru kita buat molekular geometry yang tadi ni. Saya dah buatkan untuk awak, nanti saya share lah setiap molekul ni. Kat tepi tu buatlah kat tepi, kalau muat lagi tentukan dia polar ke non-polar molekul. Buat tepi, tulis je kat tepi dia polar ke non-polar molekul. Tulislah kat tepi situ, polar ke non-polar molekul. Kenapa? Bagilah reason, sebab bond dipole dia boleh cancel, so mu sama dengan kosong ataupun tidak. Kalau boleh buat sekali dia punya bond dipole. So apa awak kena buat? Buat bond dipole. Sekiranya ada resultant dipole moment yang masih lagi tak boleh cancel, lukis. Saya rasa yang tak boleh, yang ada resultant dipole moment hanya pada yang sampai lone pair lah. Yang sampai ada lone pair masih lagi ada resultant dipole moment. Bagi tahu bond dipole boleh cancel ke tak, mu sama dengan kosong ataupun tidak. So kesimpulan je polar ke non-polar molekul. Okay, so itu kerja awak untuk hari Selasa sampai Selasa nanti. Okay, kalau tak ada apa, itu sahaja tutorial kita hari ini. Terima kasih.